Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu lagi dalam channel The Green Project. Pada kali ini kita nak santai-santai saja dan aku ingin menceritakan pengalaman aku lah, kira kenangan aku masa belajar dulu. Baiklah, aku belajar di UiTM Segamat Johor dalam kos Diploma Pengurusan Maklumat. Di sana aku kenal banyak orang lah dan aku mendapat seorang sahabat baik di sana. Namanya Julaihan. Ini dia. Dia ni selalu dengan aku lah. Kalau pergi kelas atau buat assignment atau pergi keluar ke mana-mana, aku selalu banyak habis masa dengan dia. Dan malah juga dia ni juga orang Melaka sama dengan aku. Jadi kira senang lah kalau aku nak balik kampung atau mau pergi mana-mana. Aku dengan Joe mula satu kelas masa SEM 2. Masa SEM 1 dia kelas lain. Masa SEM 2 sampailah ke SEM 5 aku satu kelas dengan dia. Dan di waktu universiti ni jugalah, di waktu diploma ini aku kenal macam-macam perangai lah. Kiranya waktu diploma ini aku kira mengenali perangai dan mengetahui dunia lah, senang-senang cerita. Jadi kalau aku nak ceritakan pengalaman aku ataupun kenangan aku masa zaman juri memang banyak dan memang takkan habis. Jadi aku akan ceritakan sedikit demi sedikit lah. Di zaman universiti juga lah aku mengembangkan aku punya communication skills, di mana aku boleh dapat present depan orang, aku dapat tarik orang supaya tengok aku buat presentation. Jadi aku sangat terima kasih lah atas ilmu yang aku timba di UiTM ni, jadikan aku seorang yang boleh duduk di hadapan dan menerangkan sesuatu. Dan cakap pasal kisah kehidupan di asrama, sesuatu lah kalau kita duduk di kolej kita akan rasa seronok, kita akan rasa banyak pengalaman masa mula kita masuk, pengalaman kita kenal dengan senior tu, kenal dengan senior ni, kenal dengan macam-macam perangai. Dan masa makan pula kebanyakannya kami makan di tempat yang disediakan lah, iaitu memang UiTM Segamat dulu ada buat macam food court lah. Jadi kita orang kalau nak makan, kita orang banyak pergi ke situ. Dan masa situ jugalah aku tahu macam mana cara untuk menguruskan catering. Di mana di waktu aku belajar dulu, aku ada tolong seorang kakak ni, dan kakak ni pula kakak kepada classmate aku sendiri. Jadi di situ aku sedikit banyak dapat belajar lah cara-cara untuk menguruskan sebuah catering. Walaupun tak besar, tapi dari situ aku belajar lah cara-cara untuk handle makanan, cara macam mana untuk kita plating sedikit demi sedikit, macam mana nak serve VIP semua. Masa zaman universiti jugalah aku lebih tahulah erti ataupun nilai persahabatan tu, kerana di waktu itu kita dah dapat kenal perangai orang. Dari situ kita belajar, kita dapat tahu orang ni macam mana, orang ni macam mana. Sebab sebelum aku masuk universiti pun termara mak ayah aku semua ada pesan kalau nak pergi ke tempat yang jauh, kita kena pandai pilih kawan. Dan aku sangat syukur lah, semua kawan-kawan aku masa universiti dulu semua orangnya yang baik-baik. Sangat syukur, terutama sekali pada kawan baik aku tu, Julaihan. Aku sangat bersyukur lah dapat kenal dia, sebab dia antara ramai-ramai yang tahu aku macam mana, yang tahu perangai aku macam mana. Jadi kepada Julaihan, dia sekarang ni dia seorang yang berjaya. Dia sudah menjadi seorang pegawai beruniform sabit sama duduk. Daripada zaman kita belajar lagi, tengok kau dah memang minat dengan uniform, dan sekarang kau teruskan kerja kau dalam bidang badan uniform sabit sama kau. Jadi kalau aku nak ceritakan pengalaman masa belajar ni panjang lah, memang sangat panjang. Aku rasa memang tak cukup pun kalau aku nak ceritakan dalam video ni. Dan nanti aku akan sediakan sikit-sikit lah, mungkin dalam video akan datang ataupun macam mana nanti kita akan sedia. Sekarang ni kita akan pergi ke topik yang hangat kita kan sekarang, iaitu topik normal baharu. Apa itu normal baharu?
Mari kita bincangkan. Baiklah, sekarang ni kita akan tengok dalam topik yang hangat dikatakan pada ketika ini, iaitu normal baru. Apa itu normal baru ya? Baiklah, menurut pemahaman kami, normal baru ialah di mana suatu kebiasaan yang biasa kita buat sebelum ini, selepas ini mungkin kita tidak dapat buat lagi. Di mana jika sebelum ini kita dapat keluar suka hati ataupun kita boleh pergi kumpul tempat orang ramai, mungkin selepas ini keadaan akan agak berlainan, di mana mungkin selepas ini kita tidak lagi dapat berkumpul terlalu lama ataupun berkumpul terlalu ramai, kerana seperti yang kita tahu, virus ini masih belum lagi ada penawarnya dan sesuatu harus dilakukan, iaitu pekerjaan yang kita dah lakukan dulu kita tidak dapat bawa ke waktu selepas PKP ini nanti. Jadi apa yang kita boleh lakukan mengenai normal baru ini? Pertama sekali kita kena biasakan diri lah. Dan kebiasaan yang kita buat pada ketika ini, iaitu pada waktu PKP ini, kita kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun, kita mengamalkan social distancing, jarak 1 meter bila kita keluar, dan kita kurangkan interaksi dengan orang ramai dan elakkan daripada berkumpul di satu tempat supaya kita dapat mengekang penularan wabak inilah. Kita dapat lihat juga yang kebanyakan peniaga-peniaga sekarang ini lebih menggunakan aplikasi atas talian, sama ada Lazada, Shopee ataupun apa sahaja aplikasi atas talian untuk memasarkan barangan mereka. Dan mungkin selepas waktu ini ia menjadi satu normal baru, iaitu barang-barang akan lebih dijual atas talian supaya dapat mengurangkan interaksi antara orang ramai. Dan perkara ini sememangnya satu perkara yang baiklah, supaya selagi kita tak menjumpai lagi penawar kepada virus COVID-19 ini, jadi selagi itulah kita perlu mengawal pergerakan kita supaya kita dapat menghalang daripada virus ini lebih menular lagi. Di PKP fasa yang keempat ini, kita harap masyarakat lebih sedarlah, supaya mereka tidak alpa dengan yang kita tahu kes positif di negara kita sekarang kira agak kawal. Jadi kita harap supaya masyarakat semua beringat, selagi virus ini tidak dijumpai penawarnya, selagi itu kita tak boleh lupa, selagi itu kita perlu jaga diri kita perlu jaga kebersihan, kita perlu ikut segala saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua yang dilakukan ini adalah untuk kebaikan kita juga. Baiklah, sekarang ni kita bersama kepada segmen yang sebelum ini, iaitu segmen kenangan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kita punya pemberita tadi lah, kita punya penyampai maklumat, di mana dia menyampaikan maklumat mengenai normal baru, iaitu kehidupan selepas kita menjalani PKP ini. Bila PKP ini tamat pun kita tak tahu, dan selepas PKP ini tamat pun kita tak boleh gerak. Biasalah seperti mana yang diterangkan oleh kita punya penyampai tadi. Jadi kita kena sentiasa beringat. Dan baiklah, rasanya setakat itu dululah video daripada kami untuk setakat ini. Itu pengalaman aku lah semasa aku di situ dulu, walaupun sikit, tapi kalau nak ceritakan macam cakap tadi, dia terlalu panjang. Maksudnya video ni akan ambil masa berhari-hari lah, mungkin masih mengambil masa bertahun. Yalah, aku belajar dulu 2 tahun setengah pun. Jadi kalau aku ceritakan daripada A sampai Z, memang akan ambil masa sampai 2 tahun setengah. Jadi aku dapat itulah yang aku dapat sampaikan sedikit, dan diharapkan supaya anda semua enjoy lah. Dan kita akan jumpa di video akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa komen. Okay, yo komen yo. Bye.